Saya Nurisyah binti Muhammad Yunus. Saya ditugaskan untuk memimpin jemaah umrah yang akan pergilah menunaikan ibadat umrah. So pengisian hari ini macam mana? Hari ini kami sebenarnya mengadakan kursus umrah untuk memastikan semua jemaah tahu dan lebih fahamlah macam mana untuk melakukan umrah tu, iaitu daripada mula niat, membeli Baitullah, sa'i, supaya jangan banyak kekeliruan di sana nantilah kan. Sebab kat sana memangnya keadaan memang dah ramai, kita takut kalau kita tak ada menyampaikan apa yang ni, takut susah untuk disampaikan ketika dah bersesak-sesak di sana. Okey, untuk hari ini Ustazah lihat apa permasalahan yang kebanyakan kalau kita lihat kan banyak jemaah yang pertama kali ya, yang menjadi tetamu Allah tu yang pertama kali. So bagaimana dilihat permasalahan dan persoalan yang selalu ditimbulkan? Biasanya bila diorang pertama kali, diorang akan mula daripada penerbangan tu bermula daripada mana. Kalau misalnya untuk masuk ke Mekah, apa yang perlu, macam daripada beg, untuk isi beg pun kita kena terangkan kat dia supaya dia tak tersalah. Yalah, benda-benda yang ada yang kena buang apa di lapangan terbang kan, bila check dekat immigration. Jadi daripada situ kita ni, lepas tu sampailah untuk persediaan pula untuk ni. Kalau untuk pergi ke Mekah, kita kena bagi tahu kat diorang macam mana untuk persediaan untuk membersihkan diri sebelum kita mandi sunat ihram. Lepas tu untuk menjaga pantang larang ihram kita. Lepas tu banyak masalah-masalah macam tu lah yang diorang agak keliru kan. Lepas tu bab macam solat kan, dalam perjalanan diorang tak faham nak solat macam mana apa semua. Yang tu kita kena terangkan kat diorang. Okey, terutama bagi kaum wanita, kebanyakan persoalan yang kerap timbul tu bagaimana Ustaz? Wanita ni wuduk. Wuduk tu memang diorang akan selalu tanyalah kan. Diorang takut bila terbatal wuduk macam mana kan. Sebab kalau bab aurat, alhamdulillah sejak akhir-akhir ni masing-masing dah cuba tahu apa macam mana nak menjaga aurat kan. Wuduk tu lah yang diorang paling risau. So bagaimana dari segi sudut kata orang tu uzur, bukan uzur sakit, uzur seorang wanita. Ada timbul tak kadang-kadang? Buat masa ni ada juga isu yang diorang pernah tanyakan. Pasal tu kami bagi pihak saya lah kan, saya lebih suka diorang merujuk pada doktor sama ada nak pastikan diorang tu boleh ke tak boleh, sebab bukan semuanya boleh untuk makan ubat ke apa kan. Lepas tu selebihnya saya minta diorang semua kuatkan akidah kita berserah dengan Allah. Sebab kita pun nak ke sana untuk betul-betul kita bergantung dengan Allah. Sebab semua yang kita buat kalau tanpa izin Allah tak boleh juga kan. Yang itulah, tapi alhamdulillah diorang menerimalah, saya nampak kan. Dia uzur ini adalah dua perkara, satu kesihatan, lagi satu datang haid. So mungkin bagaimana pendapat Ustazah apabila seorang wanita tu waktu dia nak pergi time waktu tu memang waktu dia datang haid. So adakah boleh pergi jumpa doktor makan pil untuk melambatkan haid dia ke bagaimana? Bagi pandangan saya benda tu diharuskan. Kalau katalah sebab kita pergi buat ibadat umrah ni tak lama. Kalau katalah diorang tiba-tiba diorang terbang, tiba-tiba diorang datang haid. Kadang-kadang diorang tak dapat nak buat apa satu benda pun kan. Walaupun kita dah berniat bersyarat, tapi kepuasan hati diorang tu yang nak melakukan umrah tu tak dapat kan. Cuma kita sebagai manusia ni, kita berusahalah. Itulah kita tengoklah kesihatan dia macam mana, dia kena rujuklah pada doktor. Kalau doktor kata dibolehkan, dia okey. Lepas tu kita serahlah dengan Allah. Sebab saya nak kata benda tu betul-betul ni pun saya tak berani. Sebab ada juga yang setengah tu dia makan ubat tapi Allah uji dia dengan keadaan yang lebih ni lagi. Sepatutnya haid dia katalah 4 hari, tiba-tiba melarutan sampai balik pun ada jadi macam tu. Jadi apa-apa pun saya memang menekankan
niat kita tu lillahi ta'ala, kita minta dengan Allah dulu. Bagi Allah bagi petunjuk kat kita apa yang harus kita buat. Okey, mungkin cukup tak Ustazah apabila hanya sekadar hari ini saja mereka mempelajari, dan bagaimana inisiatif lain sebagai jemaah untuk mengetahui lebih lanjut daripada kursus-kursus yang sedia ada sekarang zaman moden kan. So bagaimana? Sebenarnya khusus untuk hari ini je, untuklah setakat hari ini je sebenarnya tak cukup. Setiap jemaah dia kena berusahalah untuk melalui bacaan ke atau mendengar setiap mana-mana ada kursus yang percuma yang sekarang banyak kan, dia hadiri kursus tu. Lepas tu pergi kuliah-kuliah yang ada mengenai fiqh wanita. Fiqh wanita pun penting kan, walaupun dia bukan kursus umrah, tapi fiqh wanita pun penting. Dia kena tahu, sebab bila kita tahu, kita ada ilmu, kita akan rasa tenang melakukan ibadah. Terima kasih Ustaz. Saya minta, sekali saya beritahu saya minta. Jadi petugas yang bertugas di situ tu, dia akan tahu kita ni agensi mana, siapa muasasahnya. Sebab kita pergi sana kita ada muasasah ya. Bukan harapan-harapan saja ni, tak. Kita ada nanti muasasah di sana. Kita muasasah, kebetulan kita muasasah kita di orang Malaysia. Student Universiti Madinah. Ustaz Izul. Itu Ustaz Izul. Dia akan tahu muasasah siapa. Ada kata tiba-tiba ramai dah jadi kan, tengah tawa, tengah sa'i, Allah Ta'ala menyamu. Kesan